Serah borang keahlian, adik Ahmad Zahid sah sertai PAS. Sayap Bersekutu Bersatu yakin mampu pecah telur mahu tanding PRU16. Saifuddin Nasution tegaskan kerajaan guna langkah SOSMA terhadap GISP kerana ia libatkan jenayah serius. Hassan Karim Bidas KDN sifatkan guna SOSMA ke atas GISP sebagai melampau. Kementerian Keuangan buat pinjaman biayai defisit fiskal dan hutang yang matang. Syed Saddiq beri maklum balas berhubung draft MOU peruntukan pembangkang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Adik kepada Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi iaitu Hakim Hamidi sah menyertai PAS selepas menyerahkan borang keahlian kepada Presiden PAS. Ia selepas Hakim mendakwa perjuangan yang diketuai abangnya itu semakin lemah menyebabkannya berbuat demikian. Hakim turut mendakwa keputusan meninggalkan UMNO kerana ingin kembali kepada perjuangan keluarganya yang mana bapanya Hamidi Abdul Fattah sebelum ini seorang aktivis PAS. Menurutnya, namun bapanya menyertai UMNO mengikut jejak langkah Ahmad Zahid kerana yakin UMNO sebagai parti Melayu komited menjaga Islam. Penyertaan Hakim Hamidi ke dalam Parti Islam itu diumumkan oleh Yang di-Pertua PAS Bagan Datuk Muhammad Misbahul Munir Masduki. Difahamkan Hakim yang merupakan bekas ahli UMNO memohon menyertai PAS sebagai ahli seumur hidup. Sayap Bersekutu Bersatu yang baru selesai pemilihan kepimpinan penggal 2024-2027 yakin mampu memecahkan telur yang dicatat pada PRU15 dan PRN6 negeri dengan menawan beberapa kerusi bukan Melayu pada PRU16. Bercakap kepada FMT, Ketua Penerangan Sanjeevan Ramakrishnan yang menang naib ketua menewaskan Ahli Bersekutu Bersatu Tanjung, Chia Kim Huat berkata, sayap itu akan memberi tumpuan di Negeri Sembilan, Johor, Selangor dan Pulau Pinang. Katanya, PRU akan datang, pihaknya akan menyasarkan untuk menang di beberapa kerusi sama ada di DUN dan Parlimen dan bukannya hanya mendapat telur lagi. Pada pemilihan 12 Oktober lalu, Ketua Bersekutu Bersatu, Chong Fat Fool, mempertahankan jawatannya sepenggal lagi dan mengumumkan barisan 15 ahli jawatan kuasa baharunya. Mengulas lanjut, Sanjeevan berkata, Bersekutu yang mempunyai 26 bahagian di seluruh negara akan mencari jalan mengubah persepsi bukan Melayu bahawa Bersatu dan Perikatan Nasional PN turut membela kebajikan semua kaum. Menurut beliau, sayap itu mahu menjadi pendesak kerajaan untuk menyelesaikan segera isu berbangkit melibatkan bukan Melayu dengan mencadangkan beberapa penyelesaian. Sayap Bersekutu Bersatu ditubuhkan secara rasmi pada 2021 dan terdiri daripada ahli bukan Bumiputera. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA digunakan dalam kes GISP kerana ia melibatkan jenayah serius seperti pemerdagangan orang. Beliau berkata jumlah tahanan yang ramai juga menyebabkan akta itu diguna pakai bagi melengkapkan siasatan. Saifuddin turut mendedahkan wang hasil kutipan ahli GISP dimasukkan ke dalam akaun peribadi lembaga pengarah syarikat itu yang antaranya digunakan untuk membeli pelbagai aset secara tunai. GISP mempunyai struktur yang dibahagikan kepada beberapa kluster iaitu kawasan tengah, utara, selatan, dalam negara dan luar negara. Katanya, kluster itu diletakkan sasaran beberapa wang kutipan yang mereka perlu peroleh setiap bulan yang dianggarkan RM70,000 sebulan. Wang itu kemudian perlu dimasukkan ke dalam akaun individu pimpinan yang duduk dalam struktur ahli lembaga pengarah GISP.
Dalam perkembangan sama, Ahli Parlimen PKR Hassan Karim membidas kenyataan Saifuddin itu sekaligus menyifatkannya sebagai melampau dalam kes melibatkan GISP. Beliau membangkitkan penggunaan SOSMA itu dan mempersoalkan adakah penyelewengan ajaran agama oleh GISP termasuk dalam kesalahan keselamatan. Katanya ketika membahaskan kes GISP di Dewan Rakyat, beliau meminta penjelasan daripada Menteri Dalam Negeri. Mengulas lanjut, Hassan berkata sementara anggota GISP yang disyaki melakukan kesalahan perlu disiasat dan dibicarakan, mereka masih ada hak dan perlu dilayan secara saksama. Hassan turut membangkitkan kecurigaannya yang SOSMA dijadikan alat untuk memanjangkan penahanan anggota GISP tanpa mengheret mereka ke mahkamah. Kementerian Keuangan hanya membuat pinjaman untuk membiayai defisit fiskal dan hutang yang matang bagi sentiasa memastikan ia tidak meminjam secara berlebihan. Menteri Keuangan 2 Amir Hamzah Azizan berkata, melalui konsolidasi fiskal secara tegas dan berperingkat, kerajaan berjaya mengekang peningkatan jumlah pinjaman bersih sekaligus mengurangkan pertumbuhan hutang. Beliau berkata jumlah pinjaman kerajaan persekutuan pada 2023 sebenarnya berkurang kepada 226.595 bilion berbanding 230.949 bilion pada 2022. Defisit fiskal berjaya dikurangkan secara konsisten. Jumlah pinjaman bersih dijangka terus berkurang iaitu dari 99.4 bilion pada 2022 kepada 92.5 bilion pada 2023. Difahamkan, teks ucapan itu dibacakan oleh Menteri Belia dan Sukan Hanahyo. Amir Hamzah mengulangi komitmen kerajaan untuk mengurangkan nisbah hutang kepada keluaran dalam kasar negara KDNK di bawah 60% secara beransur-ansur dalam tempoh jangka masa sederhana seperti yang ditetapkan dalam Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal FRA. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa berkata, hanya Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang telah memberikan maklum balas rasmi berhubung draft Memorandum Persefahaman MOU mengenai peruntukan pembangkang setakat ini. Beliau berkata Syed Saddiq daripada Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda turut memohon beberapa pengubahsuaian terhadap MOU itu dan kerajaan bersedia untuk mempertimbangkan perkara berkenaan. Katanya, sekiranya tiada sebarang maklum balas rasmi diterima daripada wakil pembangkang lain, maka ada kemungkinan yang akan menerima peruntukan itu adalah Yang Berhormat Muar sahaja. Beliau menjawab usul yang dikemukakan Datuk Seri Syahidan Kasim PN Arau yang mahu kerajaan persekutuan mengkaji semula MOU mengenai pemberian peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang. Dr. Zaliha menjelaskan draft MOU itu telah dikemukakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof merangkap Ketua Whip Kerajaan kepada Ketua Whip Pembangkang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan pada 15 September lepas, namun ia telah ditolak tanpa maklum balas kepada wakil kerajaan. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.